Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian dibatalkan. Perjanjian yang dimeteraikan oleh pemimpin-pemimpin musyrikin kufar, orang-orang kafir Mekah, untuk memulakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam dan keluarganya yang tidak Islam, yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat perjanjian untuk tidak berjual beli, untuk tidak beri makanan, untuk tidak berkahwin dengan sesiapa sahaja yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia orang Islam ataupun orang kafir. Ditulis perjanjian itu dengan bismikallahumma, dengan nama Allah. Dengan nama Allah, dengan namamu wahai Tuhanku. Saya ke Tuhan juga. Saya ke Tuhan sebut nama Allah. Tetapi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat itu digantung di dalam Kaabah. Kaabah tetap dimuliakan, tetap disanjung, tetap dipersucikan. Rumah ibadat yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dihormati oleh semua agama. Semua agama menghormati Nabi Ibrahim, menghormati Kaabah. Allah menyatakan, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidaklah Ibrahim itu seorang Nasrani, Kristian. Ibrahim adalah seorang Islam. Dan tidak juga Ibrahim seorang musyrikin, kafir yang menyembah berhala. Kita orang Islam sebut Ibrahim, orang Yahudi sebut Ibrahim, orang Kristian kata Abraham, orang Hindu musyrikin kata Brahma. Semua memuja Ibrahim alaihissalam, tetapi Ibrahim adalah Islam. Ketika memula Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka buat perjanjian dengan nama Allah dan letak dalam Kaabah, bangunan yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam. Perjanjian dibatalkan. Akhirnya perjanjian dibatalkan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, barisan orang-orang musyrikin berpecah. Mereka berpecah sama mereka sendiri. Hati mereka tidak lagi bersatu. Di kalangan orang-orang jahiliah itu masih ada orang-orang yang berhati buruk, mempunyai marwah dan peri kemanusiaan. Di kalangan manusia ni termasuk yang kafir, ada yang mempunyai perasaan. Orang kita kata ada hati buruk, ada perasaan, ada sifat kesian, sifat peri kemanusiaan. Mereka tak sapa hati melihat Nabi, keluarganya dan orang bersama dengannya dalam keadaan kelaparan. Dengan dimulakan oleh Hashim bin Amr bin Rabi'ah yang benci bersurat perjanjian yang zalim, tergantung di dalam Kaabah. Hashim bin Amr bin Rabi'ah yang pada awal lagi benci dengan surat perjanjian ini, tapi tak mampu nak lawan seorang. Beliau menemui beberapa pemimpin Quraisy, mengajak untuk membantah dan bersama-sama menentang kezaliman. Hashim mengajak beberapa pemimpin yang lain bergabung dengannya untuk menentang kezaliman. Beliau berjaya mendapat beberapa penyokong. Usahanya dihalang oleh Abu Jahal dan menemui kegagalan. Hashim bin Amr mencari pemimpin-pemimpin yang lain yang ada pengikut untuk menyokong dia dalam membatalkan perjanjian ini. Akhirnya dia dapat sokongan. Abu Jahal yang cuba nak halang tak berjaya. Akhirnya Mut'im, bukan Mat'am, Mut'im, itu salah dia. Akhirnya Mut'im bin Ali
mengetuai gerakan mengoyak surat perjanjian yang tergantung di Kaabah itu. Akhirnya seorang yang paling berpengaruh, Mut'im bin Ali. Mut'im bin Ali ini pemimpin yang pernah melindungi Nabi SAW ketika Nabi balik dari Taif. Nabi dilontar dengan batu berdarah. Setelah jalan Mekah, daripada Mekah pergi ke Taif. Di Taif kena pukul pula. Balik ke Mekah, tak ada orang nak melindungi Mut'im bin Ali. Mut'im bin Ali melindungi Nabi SAW. Mut'im ni tak masuk Islam, sahabat mati tak masuk Islam. Sahabat mati tak masuk Islam. Mati dalam keadaan jahiliah. Anak dia masuk Islam. Anak dia masuk Islam. Jubair bin Mut'im masuk Islam. Dia tak masuk Islam sebab mati. Dia mati sebelum peperangan Badar. Apabila mereka memasuki Kaabah, mereka terus masuk dalam Kaabah untuk mengoyak surat ini. Tiba-tiba surat itu telah dimakan oleh anak-anak. Dia makan di anak-anak surat tadi. Anak-anak makan. Ini dengan pertolongan Allah. Kecuali kalimah Bismikallahumma. Perkataan ini tak anak-anak tak makan. Bismikallahumma. Perkataan ini anak-anak tak makan. Satu kejadian yang menghairankan mereka. Mereka berasa heran. Perkataan ini tak dimakan oleh anak-anak. Semua anak-anak makan. Menunjukkan kemuliaan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Di mana perkataan Allah ni perkataan yang dimuliakan. Bukan saja orang Islam, termasuk orang yang bukan Islam. Firman Allah Taala, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah." Jika engkau tanya orang-orang kafir itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Semua mereka menjawab Allah. Allah. Di sinilah sembelihan Yahudi dan Kristian kita boleh makan. Orang Yahudi, orang Kristian sembelih. Dengan syarat dia sembelih lembu, sembelih kurban, sembelih kambing, sembelih ayam. Boleh makan. Kalau sembelih babi tak boleh makan. Babi sembelih pada ayat apa? Dia sembelih binatang yang halal. Kalau Yahudi sembelih, Kristian sembelih, kita boleh makan. Ini sabit dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat Quran. Bila ayat Quran kata, kita tak boleh tolak. Wa ta'amuhum hillul lakum. Dan makanan mereka halal pada kamu. Ini ayat Quran. Orang tanya mazhab mana? Mazhab ayat Quran. Bila ayat Quran, semua mazhab tak boleh nafi. Kecuali orang ngaji kitab Jawi, kitab tu dia tak ngaji Quran. Dia tak faham Quran. Itu lain cerita. Berasa pelik. Pelik macam mana? Tuhan kata begitu. Tuhan kata begitu. Ini kita kena stop. Kita sini tak rasa. Tetapi orang Islam yang tinggal di Eropah, duduk di negara putih, yang mereka payah nak cari makanan, mereka cari kedai orang Yahudi, kedai orang Kristian yang jual daging halal. Dia sembelih dengan nama Allah. Itu boleh. Boleh makan. Dia pergi negeri orang putih. Orang murtad tak boleh makan. Itu lain pula ceritanya. Orang Islam yang keluar daripada agama Islam, itu tak boleh. Ini hinanya orang murtad. Ini kena faham. Orang musyrikin tak boleh sembelih dia walaupun sebut nama Allah. Kerana mereka keadaan yang lain. Tak sembelih. Tak sembelih binatang itu. Tak ikut adat-adat sembelih. Orang Kristian, Yahudi masih lagi hidup ikut adat sembelih. Dengan sebab itulah kita tidak boleh melarang orang kafir sebut kalimah Allah. Orang kafir sebut kalimah Allah. Tak boleh larang dia. Dia sebut tak betul. Dia sebut tapi tak betul. Apa makna perkataan Allah? Allah makna dia saja Tuhan yang layak dia sembah, yang layak diabdikan kepadanya, yang layak menerima hukum syariatnya sahaja. Tak boleh terima hukum syariat undang-undang yang lain kalau dia tak izin. Ini mana Allah? Mana Allah? Jadi orang kafir sebut Allah, dia sebut saja je. Tak kena dengan makna. Kalau ada orang Melayu pun sebut Allah, tapi pakai undang-undang kafir, sebut saja je. Tak kena dengan makna dia. Bukan main kuat ratik sampai berginggu tubuh-tubuh la ilaha illallah, tapi pakai undang-undang bukan Islam. Kita tak menepati dengan perkataan Allah. Kena faham Allah. Kalau kita tak boleh larang dia sebut nama Allah, tetapi kalau dia guna kalimah Allah dalam suratan untuk mengelirukan orang Islam, kita boleh halang. Boleh halang.
beriman mengelirukan orang Islam. Ini boleh. Dibuat undang-undang menghalang kalau dia nak kelirukan orang Islam. Itu kita kena buat. Menjadi fitnah pada orang jahil, dia tak boleh. Dia terjemah, tulis Jawi pula, sebar agama dia pada orang Islam, guna perkataan Allah, nak kelirukan orang Islam. Kita boleh halang kerana sebab-sebab yang tertentu kita kena faham. Jadi balik pada cerita, semua perkataan dimakan oleh anak-anak kecuali bismikallahumma, menunjukkan mulianya kalimah Allah ini. Walaupun mereka melihat dengan mata sendiri akan tanda yang begitu besar, tetapi tidak memberi kesan kepada hati mereka untuk beriman. Tengok bagaimana menakjubkan, menghairankan perkataan bismikallahumma tak dimakan oleh anak-anak. Sepatutnya mereka masuk Islam. Sama Islam juga tak dapat hidayah. Benarlah firman Allah Ta'ala, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tuhan sebut dalam Quran surah Al-Qamar ayat 2. Jika mereka orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling, mereka tak ikut dan berkata ini adalah sihir yang dahsyat. Dia kata sihir pula. Dia kata sahih, tak masuk Islam juga akhirnya, kecuali mereka yang dapat hidayah. Setelah selesainya pemulawan, Nabi SAW keluar bersama-sama para sahabatnya meneruskan dakwah, mengajak manusia beriman dan meninggalkan jahiliah. Nabi terus berjuang, tak menjawab kalau mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berhenti, tak berhenti. Dakwah tak boleh berhenti sekali selagi tak mati. Mati orang hidup sambung pula, tak berhenti sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam.